Yang mana yang korang terlepas lah? Yang pasal mak dia dengan lawyer tu betul tak? Yang pasal dengan mak dia dengan lawyer, yang ni akak rasa dah cerita rasanya kan. Wow, thank you yang bagi gift, love you sayang. Kak Su cerita je lah pasal Sami, pasal baju, pasal banyak dah terlepas kan. Okay, pasal mak dia itu ada 3 orang yang datang dekat media kan. Ada mak dia, lawyer dia, lepas tu lawyer Desha. 3 orang datang. 3 orang datang. Yang ni dia cakap pasal dia dah pergi tengok Manyat kali kedua. Lepas tu dia cakap Manyat tu tak ada kena pukul, tak ada kena cedera, tak ada kesal lebam, gigi dah elok. Semua elok. Sama macam polis cakap. Kira kata gambar dengan polis cakap tu sama, statement sama. So tak ada apa yang akak nak sebut ni, tak ada apa yang keliru. Tak ada apa yang keliru. Okay, so dia cakap siapa yang pandai-pandai buat bukti fake tu tolong stop. Kalau tak dia akan hantar surat saman. Tapi dia cakap walaupun dia dah tengok Manyat tu, dia akan tetap buat bedah siasat kali kedua. Okay, yang tu step 1. Okay, yang tu berita tu rasa akak dah cerita, tapi akak cerita sekali lagi. Okay, yang kedua yang kamu tak tahu lagi pasal lawyer Desha kena ugut. Okay, lawyer Desha cakap ada someone big polis lah, big polis ni ada call dia cakap kamu dah boleh stop siasat pasal Tengmo. Kalau tak kamu akan dalam bahaya ataupun kamu akan disaman. Macam tu lah So lawyer Desha pun cakap bukan lawyer Desha, lawyer Tam, salah lawyer Tam yang kena ugut. Lawyer Tam kena ugut. Dia kata ada big polis call dia cakap ramai orang tengok akak kat luar lah. Okay, sabar. Polis besar cakap kata boleh kau dah boleh stop pasal siasatan polis ni. Kalau tak kamu dalam bahaya ataupun kamu akan disaman. Dia kata jangan buat polis tu lagi susah buat kerja macam tu lah. Lepas tu si lawyer Tam cakap kenapa aku perlu takut dan kenapa aku perlu berhenti sedangkan aku tengah cari keadilan untuk rakyat dan keadilan untuk Tangmo. Kalaulah benda tu tak ada apa, bagilah siasat, bagilah selesaikan kes ni dengan bagilah dia settlekan kes ni. Buat apa kena ugut-ugut kan. So dia kata aku tak takut kau nak ugut ke apa ke, aku tak takut. Aku akan tetapkan jalan kerja aku selagi tak selesai, selagi itulah aku akan tolong Tangmo. Dia cakap macam tu. Dia cakap panjang, cuma akak pendekkan. Maksud dia tu sama je. Maksud dia tu apa yang akak sampai tu sama je. Cuma yang panjang tu macam orang panggil apa, netizen tanya. So dia cakap lah macam tu, macam ni. Tapi dia kata macam mana pun dia tetap nak selesaikan kes ni juga. Nak kira kata kira kata dia akan cari bukti lagi. Dia takkan takut dengan ugutan tu. Dia kata buat apa kena ugut dia sedangkan dia tak buat apa yang salah. Dia tak ada buat apa yang salah. Kenapa kena ugut dia? Okey, yang tu kedua kan. Yang ketiga pasal Sami. Pasal Sami ni, Paul dengan Robert dia nak jadi Sami. Tapi ketua Sami ni dekat punya ketik ni, orang panggil apa? Ketik apa orang panggil tak ingat lah. Apa ni orang panggil yang siam-siam ni, apa orang Wak Siam. Wak Siam mana-mana tak nak ambil, tak nak samikan dia sebab tokong. Okey, orang kata tokong. Okey, tak nak ambil dia sebab dia masih dalam siasatan. Masih siasatan dan masih dalam kata dalam orang panggil kira masih jadi suspek. So tak layak jadi Sami lagi. So dia pun tak tahu nak buat macam mana. Dia pergilah satu punya ketik siam tu, Wak Siam tu. Ada satu tempat Wak Siam yang famous dekat sana. Dia pergi rayu dekat sana, kata boleh tak tolong samikan saya sebab saya dah pergi mana-mana tak ada orang nak tolong samikan dia. Okay,
tak nak samikan dia. So dia kata, lepas tu yang sami tu dia cakap, boleh, tapi kamu tak boleh sami. Kamu hanya boleh tenangkan diri. Contoh buat amal ibadah saja. So sekarang ni dia bukan sami, dia hanya macam mana, akak pun tak kerti nak jelas sebab itu agama dia orang kan, apa panggil, adalah satu nama dia cakap yang ni bukan sami, bukan sami, hanya untuk tenangkan diri dan buat amal ibadah selama 15 hari. Sebab dia kata dia tak layak jadi sami lagi sebab kes ni tak settle lagi. Kini tak settle lagi. So yang korang faham ni, dia bukan sami. Bila dia duduk dalam buat amal ibadah ni, dia tak perlu cukur rambut pun tak apa, tapi dia nak cukur rambut. Maksud dia ni, agama dia ni, bila cukur rambut, pahala dia lagi banyak kot dapat, macam tu lah. Pahala dia dapat banyak macam tu. So yang korang faham kata di sami tu bukan sami, belum jadi sami lagi. Sami tu apa? Sami ni maknanya macam ni lah, macam apa ni, orang yang buat amal ibadah. Dia kata orang dah tak nak apa panggil bahasa Malaysia ni, kira tak nak jadi ni lah, kira kata nak putus tu dengan media, dengan apa, kira nak tenang lah. Kalau jadi sami ni maknanya tak boleh beristeri, tak boleh pegang peluk dengan perempuan, tak boleh minum arak, tak boleh cakap dosa, tak boleh cakap tipu, tak boleh buat dosa lah, senang macam tu lah kalau jadi sami. So sekarang ni dia bukan sami, dia hanya buat amal ibadah dan tenangkan diri selama 15 hari sahaja. 15 hari sahaja. Yang tu yang kisah sebenarnya. So sekarang ni dia ada dekat bukan Vietnam, Myanmar. Dekat Myanmar, sepadan Myanmar dan Thailand sekarang ni. Ramainya orang tengok akak kat sini, sabar lah. Akak live lah kereta ni. Betul lah saya dengar. Baru live ke kak? Ya. Tok Cha ke? Belum jadi Tok Cha lagi. Kalau Tok Cha ni maknanya sami. Tok Cha tu dah kira kata dia dah tahap macam orang yang dah bersihkan diri, tau tak? Orang bersihkan diri. Tapi dia bukan Tok Cha lagi. Bukan sami lagi. Dia hanya buat amal ibadah saja. Macam untuk tenangkan fikiran dia. Sebab sami tu bagi penjelasan dalam media. Kata dia nak dengan robot tu tenang hati. Bila tenang hati, kemungkinan dia tu boleh mengakulah apa yang berlaku atas bot. Tapi tu terserah pada dia juga, dia nak mengaku atau tidak. Tok Cha tu cakap dia nak membantu Teng Mo. Dia kata dia rasa diri dia tu boleh bawa Po dengan robot ni pergi tenang hati, pergi sejukkan hati. Bila dah sampai masa Po dengan robot tu nak buat pengakuan. Yang tu dia cakap, yang sami tu cakap. Dia kata rasa macam dia nak tolong dalam apa, dekat jalan tu lah, jalan macam bawa pergi bertenang, buat amal ibadah, ajar punya cara-cara agama dia orang, macam tu. So korang faham belum jadi sami lagi, hanya buat amal ibadah selama 15 hari. Tapi sekarang ni diorang dah ada dekat Myanmar, Pama, pasal saya boleh buat Pama nah. อยู่ที่พม่า buat amal ibadah dekat bukit sepadan Thai dan Myanmar dekat sana. Jadi orang Thailand duk pikir kata dia tu dah nak lari pergi kat sepadan nah. Dah duk kat sepadan sana dah. Yang orang Thailand duk cakap atau nak lari memang duk kat sana. Yang diorang duk rasa peliknya, kenapa buat amal ibadah tu perlu ada phone. Sebab sekarang ni diorang ada phone tau. Diorang ada phone dalam poket. Sebab bila dah buat amal ibadah tak boleh ada phone. Tapi kenapa korang ada phone dekat sana? Dia bagi penjelasan kata ada phone sebab nak pakai lampu suluh. Nak pakai lampu suluh. Tu punya penjelasan punya Po dengan robot nak pakai lampu suluh. Macam pelik. Yang tu korang fikir-fikir. Yang ni akak hanya translate yang apa mereka cakap. Yang tu terserah pada korang. Kes ni belum tutup lagi. Masih jalan siasatan lagi. Nak buat suluh jalan, tak nampak kaki sakit-sakit, naik bukit, naik tangga. Pandai-pandai lah mereka cerita. Kes belum tutup. Nak lari dah tu. Dah duduk dekat separuh sepadan. Dah duduk atas bukit dekat Myanmar. Pama kau Myanmar. Tahu Vietnam lah. Pama duduk Pama. Pasal lah Myanmar apa? Myanmar mana lah. Kata tak mampu beli tak, sebab Sami tu dah cakap dah, bila dah buat amal ibadah tak boleh ada phone. Tak boleh ada phone, tak boleh nak kontak dengan siapa-siapa. Biar betul-betul buat amal ibadah, biar hati tu suci lah. Yang tu agama dia orang, yang Sami bagi tahu tu, dia kena buat macam tu.
Dia kena buat macam tu. Handphone okey, yang ni dah jelas. Nanti siapa yang baru masuk nanti akak cerita balik. Yang ketiga pasal pasal forensik. Forensik dengan doktor datang keluar punya rancangan Hun Keseh. Dia jelaskan pasal manyat. Yang ni memang lawak. Yang ni akak dengar memang lawak sebab kita orang ni dah follow kes dia sebelum jumpa manyat lagi. Sampailah jumpa, kita follow je live tu, okey. Tapi korang dengar cerita akak dulu. Apa yang akak nak translate dia, apa yang doktor dengan forensik tu cakap, okey. Macam ni. Ramai rakyat Thailand sedang terfikir-fikir manyat tu kenapa mata terkeluar, kenapa ada kesan lebam, kenapa kaki tu koyak. Okey. So, forensik dan doktor tu datang jelas dekat media kata mata buka sebab hari tu, hari jumpa manyat Ford, dia kena ambil bukti. Dia kena cek mata tu ada darah pecah, macam orang darah pecah ke tak dalam mata. So, dia buka mata, lepas tu dia tutup balik. Tapi mata satu lagi tak dapat nak tutup. Sebenarnya, first jumpa mata dua-dua tutup. Tapi bila saya ambil gambar, saya nak tutup balik, jadi satu mata tak tutup, satu mata lagi buka. Dia cerita macam tu. Tapi bagi akak lah kan, akak start tengok live masa dia cari lagi sampai dia jumpa manyat. Orang yang first ambil gambar manyat adalah orang yang pergi tolong cari, bukan doktor. Tapi doktor cakap dia yang first jumpa manyat dan first ambil gambar. Sedangkan gambar tu viral sebelum doktor tu sampai lagi. Yang tu yang orang Thailand tengah pening ni. Atau kau cerita apa? Adalah satu makcik tu cakap, "Weh doktor, saya adalah masa manyat jumpa tu saya duduk sebelah tu je. Saya siap tengok lagi gambar tu," kata. Mata tu memang awal-awal lagi buka sebelum doktor tu sampai lagi. Sebelum doktor tu sampai. Tapi ni penjelasan dari doktor dengan forensik. Okey. Yang kedua dia jelasan pasal luka. Dia kata tak ada luka. Tak ada gigi tak cabut, elok. Dia kata kalaulah nak buat gigi baru, susah tau tak nak buka mulut manyat yang dah keras ni. Kata macam mana nak buat, dia kata. Macam mana nak buat, kata tak boleh nak sambung gigi, memang susah sekali, dia cakap. Dia cakap. Lepas tu luka-luka tu tak ada. Tak ada luka, tak ada bekas kena pukul, tak ada cedera apa pun. Tapi masa punya yang pergi selamat manyat tu, dia ambil gambar tau. Ada kesan luka tu. Tapi luka tu boleh hilang. Macam mana korang fikir? Lepas tu punya rancangan tu tanya balik, boleh tak masa manyat tu, masa tu mungkin ada luka, tapi bila simpan luka tu hilang? Dia kata tak boleh sebab darah dah beku apa benda dah. Dia jelasan macam tu lah. Tapi ada yang pelik lagi tau. Ada yang pelik. Masa first jumpa manyat terbalik kan. Lepas tu korang tengok punya manyat masa dia tarik ke bot kan. Korang tengok kaki tu elok kan, tak ada luka kan, hanya luka depan kan. Tapi dia cakap dekat kaki manyat sekarang ni ada 20 luka. Tang mana luka tu datang? Dia kata dekat belakang peha kaki tu ada luka macam kena kipas. Banyak kesan luka macam panjang macam ni kan. Kesan macam ni. Kesan macam toreh-toreh macam tu. Datang lagi 23 luka. Kami bengong Ustaz. Masa jumpa manyat tu luka dekat depannya, tang mana pula luka datang ke belakang? Tang mana datang luka 23 luka tu? Lepas tu dia cakap apa? Dia cakap kes ni boleh jadi dua kes. Kes bunuhan ataupun kes kemalangan. Nak jadi kes bunuhan pun boleh, nak jadi kes kemalangan pun boleh. Dia cakap macam tu pula. Exhaust. Asal saya tak pakai dulu biar mama buat live. Ya, buat pakai sini dah. Bersedia. Saya sudah. Jom pergi. Bising kan? Ya, bising. Banyak orang lain kot tu. Lepas tu orang ramai lah yang duk komen dekat bawah tu. Lepas tu media pun ada tanya dia jugalah. Kata boleh jadi ke? Lepas tu pasal jerut kan, pasal kat tekak tu dia bagi jelasan kata masa jumpa tu rantai tu elok lagi. Tapi bila manyat tu dah pindah ke dalam kereta, kemungkinan dalam kereta tu tak ada aircon menyebabkan panas dan manyat tu bengkak. Bila bengkak, tekak jadi terik dan rantai jadi terik, menyebabkan rantai tu terjeruk.
Dijerok. Sedangkan gambar tu sebelum kau nak kereta lagi lah. Sebelum nak kereta lagi. Yang tu yang depa nah, yang tu yang depa cakap, yang doktor dengan forensik cakap ada yang berita 2 orang lelaki tu. Yang tu doktor dengan forensik dia bagi statement dekat media, bagi statement dekat rancangan. Lepas tu apa korang nak fikir? Korang nak pergi siasat balik, yang tu terserah pada korang. Yang ni akak sampaikan apa yang forensik sampai dan doktor tu sampai. Tapi akak dah tengok dah sebelum orang pertikaikan. Yang jumpa Mak Nyat Fe bukan doktor. Yang jumpa Mak Nyat Fe adalah orang yang pergi selamatkan dia dalam air dan tarik dan ambil gambar. Dah ambil gambar. Tapi doktor kata dia yang ambil gambar Fe dan buka Mak Nyat, yang jumpa yang ambil gambar Mak Nyat first. Sedangkan orang Thailand cakap, sedangkan gambar yang dia orang viral tu sebelum doktor tu sampai lagi. Sebelum doktor tu sampai lagi. Lepas tu si rancangan tu cakap lah, ada tanya lah, ke ada kemungkinan dia orang ada bagi duit. Ada dia tanya tau. Rancangan tu ada tanya tau. Ke sebabkan dia orang dah terima duit. Lepas tu dia cakap, nak terima macam mana duit? Sedangkan orang siasat orang lain, doktor ni doktor lain, datang lain tempat. Macam mana dia nak kena? Macam mana dia nak ambil duit? Sedangkan hari ni bawa Mak Nyat, esok dah buat pedah siasat dan tak ada masa nak jumpa siapa-siapa. Dia bagi jelasan macam tu. Dia kata Mama setuju lah. Apa buah kelapa je. Tak perasan. Dia bagi penjelasan macam tu. Kata tak mungkin orang nak bagi duit. Dia kata tak kenal siapa-siapa pun. Lepas tu polis yang bersiasat bukan company yang sama, company lain-lain. Contohlah, ada yang polis, ada yang ratasat, ada yang tempat ni. Kira kata tempat lain-lain bergabung macam tu lah. Tempat lain-lain bergabung macam tu. Tapi sedangkan tak perlu jumpa pun, boleh transfer. Mesej tak perlu cakap, mesej je, voice je. Yang tu Thailand komen kat bawah. Kalau korang faham komen kat bawah, adalah yang netizen Thailand tu komen kat bawah kan. Dia komen kat bawah. Yang tu dah lepas. Yang satu lagi korang nak tahu nah. Pasal lawyer semua tu boleh tengok dekat Surayadi. Pasal lawyer tu kena buang. Lawyer Syahchino. Wow, thank you bagi gift Kak Su. Thank you Mami. Thank you Nasha. Thank you Jeli Ija. Thank you Leo. Thank you Mami Aizat. Thank you Fah. Thank you Wani. Thank you Mizri. Thank you korang bagi gift. Thank you Shamino. Thank you. Okay, yang tu lepas darah. Yang ni, yang lawyer mak dia kena buang lah. Selepas mak dia dengan lawyer Desha, lepas tu lawyer mak dia pergi jumpa punya media hari tu, keesokan mak dia keluar pula cakap mak dia tak nak pakai dah lawyer tu. Lawyer yang lawyer mak dia tengah puja selama ni kan. Sebab sebelum ni mak dia cakap lawyer ni terbaik, lawyer ni bagus, lawyer ni pandai. Tapi ke hari ni dah jadi terbalik. Mak dia cakap mak dia tak nak pakai lawyer ni dah. Mak dia kata lawyer ni tak tahu undang-undang, dan tak berapa nak pandai. Lepas tu lawyer ni tak berapa nak dengar cakap mak, lawan mak. Kira kata tak dengar cakap mak, tak buat apa yang mak suruh. So mak kata mak rasa mak tak perlu lagi lawyer ni. Mak kata tak perlu lagi lawyer ni. Mak nak lawyer Desha selesaikan kes ni. Mak nak lawyer Desha selesaikan kes ni. Tak nak lawyer tu dah. Buka lawyer tu dah. Lepas tu si lawyer tu pun dah panggil Kuara Shangan. Kata saya sedih lah, mak baik duit untuk settle kerja. Kata duit dia ada RM10 je soket. Lepas tu dia bla bla bla, dia cerita kata dia macam ni, apa nak tolong dengan ikhlas apa semua. Yang tu je lah kisah dia macam tu je. Mak dia buang lawyer tu sebab dia kata lawyer tu tak pandai nak uruskan, tak pandai pasal punya orang panggil apa tadi mau cakap, undang-undang. Undang-undang. Hadir Indonesia. Tapi ada berita baik. Yang nak tengok
Sosote tu yang tengah cari bukti sekarang ni, dia nama Sosote, okey. Sosote yang pakai spek tu, yang tu nama Sosote. Lag ke? Tak ada lag lah. Mama okey je. Lag ke korang? Tak ada, elok je. Tak lag pun. Kan Line full kacau ni. lah malam ni. Mama tengok line okey je. Mana ada lag? Ya, tak lag. Ada yang lag. Siapa yang lag tu? Sebenarnya kita orang ni nak balik rumah dulu baru nak live, tapi dah janji pukul 9 kat Sultan. Tak lag pun. Lag kejap. Tak lag pun. Okey. Tersidai. Tapi ada berita baik. Si lawyer yang kena buang tu dah bergabung dengan Parlimen. Sosote yang Betul, tengah tak ada cari lag, mana lag? tengah cari bukti sekarang ni, yang pakai spek tu kan, yang korang tengok dia pergi cari baju, dia pernah pergi dekat cari Selayar tu. darah, dia pergi tengok CCTV. Yang tu ada orang panggil Don Sosote. Tangkap. Macam Don lah, Don Parlimen macam tu, ada nama T Sosote. Yang bermasuk Dia sekarang ni pergi ke tengah Selayar bergabung Selayar. dengan Sosote untuk settlekan kini dan bersama Aduh, cari bukti everyday. untuk fightkan kini ke mahkamah nanti. Dua orang ni dah bergabung. So kita tengok mungkin dia ada rahsia di sebalik cerita ke, mana tahu dia panggil untuk bergabung balik Sosote. JB Hari. Okey, yang pasal nak tahu pasal darah tu, yang Sosote Selayar ni Kilat, tengok dia dekat sana. pergi kuasan, pergi cek kuasan yang tempat berlaku tu, seluruh punya kuasan dekat situ, sekeliling dia pergi sekeliling, dia pergi cari CCTV mana lagi yang terlepas. So ada satu sisi terlepas, dia dah ambil dah, cuma dia kata dia tak boleh nak viralkan lagi, bagi dia siasat dulu. Lepas tu dia Belum pergi tutup cari bilik. pula kain yang hilang. Sebab masa jumpa mayat Temu kan ada satu kain putih yang tak ada kan. So sekarang ni diorang tengah cari kain itulah. Sebab dia kata kain tu akan jadi bahan bukti. Mungkin ada kesan darah ataupun kesan apa-apa yang boleh buat bukti. So sekarang ni dia tengah cari kain putih. Sampailah dia pergi naik atas jabatan, yang jumpa mayat Temu bawah tu, atas jabatan tu kan. Dia pergi jumpa darah. So dia Baru pergi dia jumpa tiba darah. Dia nak datang dia ambil balik punya set darah tu, dan dia nak datang dia ambil balik, darah tu tiba-tiba hilang. Dah dicuci. Thank you Syagif. Dah dicuci, okey. Darah yang dia jumpa tu dah dicuci. Lepas tu dia orang pergi cek CCTV nak tengok siapa yang pergi cuci. Tiba-tiba ada lah seorang lelaki yang mengatakan tempat ini tempat mancing ikan. Thank you. Yang darah tu darah ikan. Darah belut, darah ikan, bukan darah orang. Okey, dah pasti dah Darah ikan, bukan darah orang. Thank you So Fira. Sosote cakap, Thank takkanlah you. aku ni bodoh, tak boleh nak gerti darah ikan dengan darah orang. Bau Thank dia you, pun dah Reborn. lain boh. Rebonding. Thank you. Yang tu Sosote, wow, trend, dapat trend. Thank you yang bagi trend kat Kasu. Pergi ikut Selayar Kilat, pergi kat sana. Dia bagi tahu kata darah tu darah ikan. So Sosote cakap, aku ni bukan budak yang kau nak tipu aku. Macam aku ni tak reti yang mana darah ikan, yang mana darah orang. Bau dia pun dah lain-lain dah, cik oi. Tu yang Sosote cakap. Kalaulah betul darah Selamat ikan, dah, Waalaikumsalam. kenapa hang cepat-cepat pergi cuci? Kenapa tak perlu dia ambil pergi siasat lu? Nak tahu darah ikan tu jenis apa? Parapia ke, tapirana ke, beluk besar ke, cengker ikut lantak hang pilah ikan mana, bagi dia settle check dulu. Tak perlulah nak pergi cuci-cuci. Linda. Betul Thank tak? you. Thank you, Tiza. Thank Buat apa? you. Tapi ada jugalah, ada yang diorang cuci tak habis. Thank you, Gan. Tapi diorang dah korek darah yang kering dekat situ tu. Pergi simpan buat sampel tester nanti. Thank you Mila. Thank you Sesuki. Salah. Sekarang ni sian ikan kena fitnah kan. Banyak lah bau ni ikan makan gigi. Selamat Sekarang ni malam. darah ikan pula. Terima bagi judul cerita. Sian punya ikan no. Kena fitnah dah. Kena Brunei. fitnah. Hello Gan, thank you. Yang tu lepas kat cerita tu korang siasat lah pula, korang Sabar, piket lah adik. pula Thank you, sabar. tapi Thank lawyer you, Deshat, Golden. lawyer Sosote tu Mana yang cakap nak tolak, tengok masih kat banyak Selayar, lagi bukti yang korang tak tahu, tapi dia Boleh tak masuk. boleh Boleh nak masuk kat viralkan, sana. tak boleh nak tunjuk lah, tak boleh nak tunjuk. Sebab bateri abang nak habis. Tak boleh nak tunjuk. Kasihan si ikan.
Salam dari Brunei. Kesian si ikan. Betul. Wow, Syatino. Thank you, Syatino. Banyaknya bagi kita. Thank you, Syatino. Semoga Syashino murah rezeki ya. Dari Sabah. Harap tengok dia adalah nak ikan Thailand. Kesian ikan tu. Lulah. Hari tu tuduh makan gigi. Hari ni tuduh darah ikan pula. Yang ada kan yang korang tengok punya TikTok yang orang viral yang pasal darah. Lepas tu ada lelaki yang tengah cakap tu kan. Lelaki tu lah cakap kata tempat ini tempat yang orang itulah, memancing. So adalah ikan-ikan yang tersangkut apa tu keluarkan darah. Wow. Ada punya obor-obor. Wow. Sprite gift. Thank you yang bagi gift. Okay, kita sambung. Dia kata tempat ini tempat yang orang selalu duduk mancing lah. Duduk mancing. So adalah ikan-ikan yang tersangkut lah. Yang lepas tu dia keluar darah. Kita pergi mancing tu ada ikan keluar darah banyak macam tu? Tak ada lah. Tak ada kan? Ikan keluar darah ikan. Kalau macam punya darah ikan besar tu. Biasa kita siang pun tak ada lah banyak macam tu. Mancing ikan keluar darah macam lepas tu keluar darah ada macam tu. Tak ada kan. So tu betul dah lah yang lawyer yang sosote marah tu. Dia kata aku bukannya budak kau nak cakap kata darah-darah tu darah ikan. Macam tu lah. Baru masuk kat apa cerita. Belum tutup kes lagi. Belum lagi dek. Darah ikan hanya. Ya betul. Sebab tu lah orang cakap. Bukan sosote je cakap. Netizen Thai pun yang komen dekat situ pun cakap macam korang cakap lah. Takkan tak boleh beza kot darah ikan dengan darah orang. Darah ikan bau macam mana. Kau masuk dekat situ dah bau dah ikan. Betul tak? Masuk kat itu dah bau dah. Takkanlah sosok nak pergi ambil juga. Sebab kita tunduk dekat darah tu mesti bau hanyanya. Ikan period. Thank you Hati. Ikan period. Lawyer Tam penipu lah. Dia tanam kot. Cik apa tu? Tak ada lah. Lawyer Tam tu apa cerita? Lawyer Tam tu selepas dia kena ugut. Wow. Thank you yang bagi gift. Aduh, jangan sampai ikan tu buat busuk. Okay. Lepas tu yang si lawyer Tam tu dia kena ugut. Dia tulis dekat punya statement punya IG dia tu kan. IG dia tu dia tulis statement kata big police. Big police yang nama ni dia ada tulis nama tau tapi akak tak ingat. Dia ada tulis nama. So korang pergi tengok dekat IG di lawyer Tam tu dia ada tulis big police nama apa tak akak tak ingat. Dia kata call kat dia ugut bukan ayat ugut dia tulis call kat dia kata jangan masuk campur ni biar polis buat kerja duduk diam-diam kalau tak tak selamat atau kalau tak selamat dan akan didenda tindakan. Macam itulah akan dikena tindakan kalau masih degil. Kalau masih degil. Dia kena ugut macam tu. Lepas tu si lawyer Tam cakap aku tak takut. Biarlah kau nak ugut macam mana pun, kau nak besar macam mana nanti pun, kau nak tembak sampai mati pun dia tak takut, dia cakap. Biar Kak Su sembang. Dia kata dia takkan diam. Dia takkan diam. Dia akan fight. Dia akan lawan untuk adik Tengmo, dia cakap. Dan untuk keadilan rakyat. Sebab dia kata dia kena cari penjelasan untuk rakyat. Bukan buat kerja macam polis sekarang ni. Tak ada penjelasan. Tiba-tiba nak tutup kes. Tiba-tiba nak tutup kes je. Sikit-sikit nak tutup kes. Sikit-sikit nak tutup kes. Sedangkan penjelasan belum jelas lagi. Tangkap saya. Kasihan lawyer tu. Kalau kata Abang Edi cadangkan kita sambung live pukul 10-11 tu boleh? Lepas tu kan bukan setakat lawyer Tam saja tau kena ugut tau. Rakyat sama kena ugut. Wah, cantiknya. Thank you korang bagi gift Kak Su. Okay, sambung. Bukan setakat lawyer Tam yang kena ugut. Rakyat Thailand pun kena ugut juga. Sebab dia cakap mana-mana rakyat sekarang ni yang post bukti-bukti yang tak berkaitan atau buat polis keliru. Jangan gelak. Keliru. Dia akan hantar surat saman satu persatu. So kat Thailand sekarang ni korang nampak senyap. Sebab apa? Sebab polis dah cakap dah mana pihak mana-mana ataupun rakyat mana-mana yang post berkaitan bukti yang melibatkan kini jadi huru-hara, dia akan hantar surat saman. Hantar surat saman. Macam mana yang pemilik cadangan tu? Boleh tak? Wow, dapat punya flower.
Korang bagi comel lah Kak Su. Thank you. Kak Keliru. Boleh tak kita sambung? Apa? Keliru. 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 Ha, Keliru. Kalau kita sambung pukul 11.30 boleh? Ha, pukul apa? 11.30. 11.30 sampai rumah pukul apa ni? 9.30, 10.30, 11.30 sampai. 11.30 sampai. Korang boleh ke? Mama nak kencing lah. Sudah. Tapi tak nak terus sini ramai sangat orang. Boleh tak kalau sambung pukul 11.30 abang Edi Boleh bawa tak kita abang dulu? cakap sambung pukul 11.30 sebab abang nak Kat rumah. nak pergi nak drive nak balik nak pergi rumah. Sebab sekarang